Untuk makluman saudara, hari semalam berapa bulan? 2 hari bulan 2 hari bulan semalam. Semalam 2. Hari ni 3. Actually 1 hari bulan. 1 hari bulan mesyuarat jawatan kuasa pemilihan parti yang dipengerusikan oleh Tan Sri Syaril Samad dan semalam kita dah dapat siarannya. Beliau menegaskan bahawa dalam pemilihan tahun 2023 ini pemilihan parti akan berlangsung tuan-tuan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Hari ini saya akan terangkan secara ringkas tentang syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh pihak jawatan kuasa pemilihan parti untuk memastikan bahawa tidak berlakunya politik wang, tidak berlakunya amalan-amalan yang negatif, untuk memastikan calon-calon pemilihan sentiasa, calon-calon yang nak menyertai pemilihan sentiasa menghormati tata etika parti. Maka kalau kita lihat antara beberapa perkara yang telah pun diperjelaskan oleh Tan Sri Syaril Samad mulai 1 hari bulan Februari maka telah dikuatkuasakan peraturan-peraturan pemilihan ini sehinggalah 19 hari bulan Mac. Ramai orang heran kenapa 18 tu dah habis pemilihan, tapi kenapa syarat ni mesti dipatuhi sehingga 19. Kita tak nak lah lepas saja pemilihan ada pula orang pergi buat kerja-kerja membayar upah orang yang telah mengundinya dan sebagainya. Ini antara sebab-sebab yang mungkin dikenal pasti oleh pihak jawatan kuasa pemilihan parti. Tan Sri Syaril tuan-tuan telah menyatakan beberapa perkara. Kebanyakan daripada peraturan ini tuan-tuan boleh rujuk kepada tata etika ahli parti, tata etika ahli parti. Namun ada beberapa perkara yang ditetapkan. Pertama sekali, sepanjang kempen pemilihan UMNO 2023, antara larangan-larangan ialah tidak dibenarkan sama sekali majlis perasmian berkelompok. Ini UMNO di peringkat cawangan, di peringkat bahagian perlu tahu tidak dibenarkan sama sekali untuk mengadakan majlis perasmian berkelompok di semua peringkat. Tak boleh. Terutamanya cawangan adalah dilarang mulai 1 hingga 26 Februari. Cawangan 1 hingga 26 Februari tidak dibenarkan mengadakan mesyuarat cawangan secara berkelompok. Perasmian tak dibenarkan. Semua ketua 4 peringkat, ketua cawangan, ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita, dan semua ketua 4 peringkat di peringkat bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua wanita bahagian, ketua puteri bahagian, ketua bahagian, dilarang berucap sebelum proses pemilihan dan pengundian dijalankan. Maknanya saudara, sebelum proses pengundian dijalankan, maknanya kalau dulu kita ada ucapan dasar ketua bahagian contohnya, ataupun kita ada ucapan ketua cawangan nak memulakan mesyuarat cawangan tu. Sekarang ni ketua cawangan tak dibenarkan mesyuarat, ketua pemuda tak dibenarkan mesyuarat, tak dibenarkan berucap, ketua puteri tak dibenarkan berucap, ketua wanita tak dibenarkan berucap. Proses pemilihan tu mesti dibuat dulu. Selepas proses pemilihan itu tuan-tuan, barulah ucapan ketua bahagian, wanita bahagian, pemuda bahagian, puteri bahagian. Begitu juga di peringkat cawangan. Lepas memilih, pemilihan dilakukan, barulah ucapan ketua-ketua, sayap-sayap dan ketua cawangan tersebut tuan-tuan. Okey.
Tan Sri Syaril juga turut mencadangkan pindaan dilakukan oleh MKT UMNO untuk membolehkan calon-calon dalam pemilihan ini untuk berkempen menerusi media massa dan media sosial. Maknanya kita tak dibenarkan untuk berkempen secara bersemuka. Maknanya pergi jumpa pun tak boleh lah ni tuan-tuan. Dalam erti kata lain, mengadakan perjumpaan-perjumpaan tak boleh. Ini pengumuman ni dibuat pada 1 hari bulan. Kita dapat 2 hari bulan. So siapa yang dah terbuat 1 hari bulan ni, saya rasa mungkin ada pengecualian lah. Sebab pengumuman tu hanya diketahui pada 2 hari bulan selepas ianya disebarkan oleh pihak ibu pejabat parti. Maknanya kita sedar bahawa tempoh berkempen begitu singkat dan adanya larangan-larangan dalam tata etika ahli UMNO yang menyusahkan dan menyempitkan cara calon untuk berkempen. Jadi kita syorkan kepada MKT untuk diberikan kelonggaran dalam berkempen menggunakan media massa dan media sosial. Tetapi hanyalah untuk menyokong calon. Tuan-tuan boleh pakai media sosial ni. Tuan-tuan boleh pakai TV elektronik. Macam ada setengah-setengah orang dia menguasai surat khabar, ada setengah-setengah orang dia menguasai TV. Untunglah dia boleh berkempen di TV dan surat khabar dia, di media sosial dan media elektronik. Tetapi hanya untuk menyokong calon, mempromot calon, dengan syarat tidak dibenarkan memfitnah. Tak boleh fitnah, tak boleh mengata dan mengeji mana-mana calon, serta tidak melanggar perkara 5.3 Tata Etika Ahli UMNO. Ini dalam erti kata lain, kalau ada calon yang perangai buruk pun kita tak boleh bercakap. Saudara, jadi para perwakilan kena menggunakan kebijaksanaan sendiri, yang mana yang tuan-tuan kenal pasti, mereka ini pro kepada musuh-musuh dalam UMNO apa semua sekali. Selepas ini mereka yang berkempen, tuan-tuan, tak boleh cakap benda ni. Tidak boleh mengata, tidak boleh mengeji. Selamatlah sesiapa yang keji tu. Mereka terselamat, tuan-tuan, kerana peraturan baru ni tidak membenarkan. Ini berkuat kuasa semenjak hari semalam lah. Hari semalam bila Tan Sri Syaril membuat pengumuman. Okey. Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO berharap semua pihak yang terlibat dalam pemilihan 2023 akan memberikan kerjasama dan sokongan serta mematuhi peraturan dan larangan demi memastikan proses pemilihan UMNO dapat berlangsung dengan sempurna. Saya dipahamkan juga Ibu Pejabat UMNO sudah pun menyediakan kamera-kamera dan alat-alat untuk merakam sebarang bentuk perjumpaan-perjumpaan, sebarang bentuk proses pembayaran, dan tak mustahil juga kalau ianya dilakukan secara bank in juga. Ianya juga turut akan dipantau, tuan-tuan. Ianya turut akan dipantau oleh Jawatan Kuasa Pemilihan Parti dan juga Ibu Pejabat UMNO Malaysia. Okey. Antara tanggungjawab Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO adalah melaksana, mengawal, menyelia dan memantau pemilihan jawatan-jawatan peringkat bahagian dan pusat supaya ianya dijalankan dengan sempurna mengikut sistem yang telah dipersetujui serta memastikan perlembagaan UMNO, peraturan persidangan dan tata etika ahli UMNO dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilihan UMNO. Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO juga bertanggungjawab menyelaras pendaftaran calon. Pendaftaran calon akan dibuka pada, ini untuk calon di peringkat bahagian dan juga di peringkat nasional, akan dibuka pada 13 hari bulan Februari ini dan akan ditutup pada 26 hari bulan Februari, tuan-tuan. Jadi sesiapa yang berhajat untuk bertanding di peringkat bahagian ataupun di peringkat pusat, bolehlah mendaftarkan diri sebagai calon. Saya masih menunggu kebenaran khas daripada Susah Agung. Kalau dapat, insya-Allah saya pun
teringin juga nak mendaftar. Jawatan apa? Kita tunggu dan lihat nanti tuan-tuan. Okey. Setakat ini itu yang ingin saya sampaikan. Saya nak beritahu pada kawan-kawan, tolong patuhi peraturan-peraturan yang telah pun disampaikan oleh Jawatankuasa Pemilihan UMNO, kan? Jangan ada yang langgar, kan dah menang tiba-tiba disqualify. Rugi tuan-tuan, rugi. Jadi kalau tak puas hati, ini bukan masa untuk mencabar keputusan Jawatankuasa Pemilihan. Kalau rasa tak setuju, diadakan dihalang daripada berjumpa dan sebagainya, tuan-tuan kena faham tuan-tuan. Kita nak supaya perwakilan mengundi calon-calon yang difikirkan layak untuk memimpin di peringkat bahagian, memimpin di peringkat persekutuan, berdasarkan track record mereka berkhidmat untuk parti selama hari ini. Kalau mereka dibenarkan untuk berjumpa, tuan-tuan, sudah pastilah masa dah suntuk nak mengikat pengundi-pengundi, akhirnya mereka akan mengikat dengan envelope. Itulah dia yang kita takut, tuan-tuan. Dan seperti mana pada pilihan raya lepas, bila mana pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin bersatu mengikat pengundi-pengundi dengan duit di dalam envelope, dengan mengangkat sumpah wallahi saya undi PAS. Kalau orang-orang kita boleh mengambil video puak-puak PAS dan puak-puak Perikatan Nasional ni, tuan-tuan, tidak mustahil juga, tuan-tuan. Kita pun tahu bahawa kebanyakan daripada ahli UMNO ini ada juga segelintir kecil yang telah pun menyeberang pergi ke Bersatu dan PAS. Kita tak boleh nafikan, memang ada. Yang dipecat oleh parti 42 orang baru ni yang bertanding jadi calon pilihan raya dan yang bertanding jadi wakil calon kepada calon yang menentang kita. Yang ini yang 42 orang kena pecat. Ramai orang tanya juga. Ini untuk makluman tuan-tuan, yang 42 orang ni yang bertanding atas tiket parti lain bebas ataupun calon yang menyokong mereka. Ini yang 42 orang kena pecat. Tapi penyokong-penyokong yang biasa, yang menyokong mereka, yang buat kerja untuk mereka, mereka ini masih juga ada ahli UMNO. So mereka akan dihantar, tuan-tuan, oleh musuh-musuh kita untuk masuk menghadiri. Kalau kita tak sempat buat pemutihan, nama mereka masih ada lagi di dalam daftar pemilih UMNO kita. Maka mereka akan ambil gambar perbuatan-perbuatan terkutuk, merasuah ataupun mengundi kita punya calon-calon ni. Ini sangat bahaya, tuan-tuan. Itu yang kita nak elakkan daripada berlakunya kempen secara bersemuka. Dan disebabkan tidak dibenarkan kempen secara bersemuka, maka parti telah membenarkan, diberikan kelonggaran. Jawatankuasa Pemilihan UMNO telah memohon supaya dibenarkan berkempen menggunakan media sosial macam kita buat malam ni, kan? Boleh berkempen menggunakan media sosial, boleh berkempen menggunakan media elektronik, media cetak dan sebagainya, boleh, kan? Tapi media cetak ada tu dia. Media cetak tak ada. Maknanya tuan-tuan tak boleh cetak apa-apa. Maknanya biodata calon ke, ataupun name card ke, tak boleh, tuan-tuan. Secara fizikal tak boleh. Tetapi ianya boleh secara media sosial. Maknanya apa yang kita nak print ni, tuan-tuan, ini pun nak berlaku adil pada orang yang ada duit dengan orang tak ada duit. Ini kena faham. Kalau kita benarkan untuk dibuatnya flyers atau biodata diri calon-calon, siapa yang nak pergi seluruh negara untuk mengedarkan ni? Mesti ada wakil-wakil calon. Untuk makluman tuan-tuan, tak dibenarkan ada wakil-wakil calon, tak dibenarkan untuk ada pelobi-pelobi. Tidak dibenarkan untuk ada orang yang mengedarkan
pamphlets, name card, ataupun macam-macam bentuk lah, tidak dibenarkan sama sekali, tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah saudara, kerana silap-silap hari bulan, hanya kerana kita buat benda-benda bercita ini, kita disqualify. Tetapi saudara, saya nak beritahu, kita sekarang ada media sosial, tuan-tuan ada WhatsApp, tuan-tuan boleh buat poster tuan-tuan, dan boleh hantar ke grup-grup WhatsApp, boleh hantar ke grup-grup, tak kira lah grup apa pun yang tuan-tuan nak hantar, ataupun boleh hantar terus kepada ahli-ahli cawangan. Soalan apa ni, kita tahu tak boleh berkumpul, tak boleh bercakap, tak boleh buat apa-apa majlis untuk calon-calon. Tapi kalau wakil calon buat majlis, tapi dia buat, yalah, dia gunakan loophole yang ada kan untuk buat berjumpa ni. Kalau nak ikutkan tak boleh. Tapi kalau kita tengok YB Kari Jamaluddin, dia sudah mula berjumpa dengan orang-orang muda ni. Siapa calon yang dia bawa, dia belum sebut. The moment dia sebut je nama calon tu, maka ianya boleh digunakan untuk mengambil tindakan disiplin kepada calon tersebut. Maknanya mereka mengadakan perjumpaan secara bersemuka, dan berkempen, seperti mana orang berkempen dalam pilihan raya dan sebagainya. So tidak dibenarkan untuk mereka yang terlibat dalam pilihan raya ni, termasuklah calon-calon dan juga wakil calon ataupun individu yang berkempen bagi pihak calon, mengadakan jamuan makan ke apa semua, tak dibenarkan. Yang dibenarkan ialah UMNO bahagian boleh mengadakan majlis memperkenalkan calon, untuk memperkenalkan calon yang akan terlibat dalam pemilihan di peringkat bahagian. Dan Badan Perhubungan UMNO Negeri dibenarkan untuk menganjurkan majlis memperkenalkan calon di peringkat UMNO Negeri. Maknanya dia panggil semua bahagian, mungkin dia panggil tu tak panggil semua orang lah, dia tak panggil semua ahli cawangan perwakilan, dia panggil semua sekali jawatankuasa bahagian biasanya, dan di situ kita benarkan untuk setiap calon yang nak bertanding memperkenalkan diri. Biasa dia akan panggil nama untuk jawatan naib presiden, sebab presiden nanti malam tidak dipertandingkan. Calon pertama siapa, calon kedua siapa, calon ketiga siapa, dan biasanya dia akan sebut calon yang hadir saja. Okey? Satu lagi, kebiasaannya kalau kita lihat, kalau ada pimpinan agung, kalau ada pemilihan ni, orang selalu buat banner ucapan selamat datang, terima kasih. Benda tu itu dah kira barang bercita dah tak boleh lah. Boleh kita tangkap gambar buat laporan disiplin? Boleh. Kalau ada orang buat banner dan sebagainya, itu dianggap sebagai melanggar peraturan pemilihan 2023. Sebab tidak dinyatakan kebenaran tu. Kelonggaran maknanya dalam erti kata lain, pemilihan UMNO ni tak boleh berkempen kecuali berkempen di media sosial dan media elektronik. Media cetak dia tak tulis. Maknanya dalam erti kata lain, nak beli iklan kat surat khabar pun tak boleh lah. Beli iklan online sebab dia betul jugalah, kalau orang ada duit, dia boleh iklan kat surat khabar. Habis orang yang tak ada duit ni macam mana? Betul tak? Ada orang yang ada surat khabar, contohnya lah calon naib presiden, dia ada surat khabar dia sendiri, ataupun surat khabar yang dia menguasai saham, maka advantage lah dia. Betul juga benda ni, So maknanya semua orang diminta untuk menggunakan saluran media sosial macam Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp. Yang ni dibenarkan. Okey? Bagus juga benda ni adalah untuk melatih pemimpin-pemimpin kita di peringkat bahagian, peringkat cawangan, mula menjinakkan diri
menggunakan media sosial. Kalau ada lagi lah yang tak ada media sosial accounts ni, so mereka mesti buat. Ini sepatutnya dah menjadi amalan parti kita. Kenapa kita tewas dengan Perikatan Nasional dari bab TikTok ini? Inilah masanya nak mengatasi. Siapa yang tak ada akaun TikTok tu, buatlah sekarang ni, cepat-cepat. Jangan ketinggalan zaman. Tapi kadang-kadang pemimpin kita ni, kalau untuk buat diri dia untuk bertanding, memang laju. Untuk bantu parti, untuk pilihan raya, slow sikit. Ini kita tak nak. Jadi baguslah, bagus juga, memang banyak bagus keputusan yang telah diambil oleh pihak parti ini. Dia ada matlamat serampang dua mata. Okey? Okey Tok. Kita tahu boleh berkempen dari media sosial yang besar. Ya. Wajar atau tidak untuk calon-calon contoh yang bertanding sebagai ketua pemuda, ketua wanita atau ketua puteri ini, kita adakan satu perdebatan ataupun town hall untuk, ialah sebab kita tahu kalau ikutkan, kalau dibenarkan berkempen menggunakan media sosial, maknanya talk show dibenarkan. Dibenarkan. Kalau kita boleh bercakap seorang-seorang, kenapa tak boleh 2-3 orang calon ketua puteri contohnya dibawa bersama? Boleh tak? Dengan syarat audiens tu tidak mengadakan pertemuan secara bersemuka. Kalau audiens tu hadir, dah kena diolok pula duit. Itu kita tak nak berlaku. So semuanya kena buat di studio, di tempat-tempat yang apa ni, untuk rakaman saja. Kalau dia dikenasikan, tidak ada pertemuan bersemuka dan sili kempen bersemuka. Benda tu baik atau tidak untuk UMNO? Baik. Sudah pastilah kalau jawatan kuasa pemilihan parti, dia plan sesuatu tu ialah demi untuk menjaga nama baik UMNO. Kalau dibenarkan, orang yang ada duit, bila dia buat talk show dia boleh panggil orang, dia upah seorang 100 ke seorang 200 ke seorang 300 ke, kan? Dah ada dah orang jalan dengan bagi 300 400 ni. So kalau siapa yang dah buat tu awal, alhamdulillah lah, selamatlah korang. Tapi siapa yang buat tu selepas pengumuman jawatan kuasa disiplin parti, kan? Kalau adalah 1 bulan ada orang bagi alasan 1 bulan dia tak dengar penjelasan jawatan kuasa disiplin parti, 2 bulan baru dia dengar, kan? Maka siapa yang buat tu sebelum dia dengar tu mungkin selamat. Tetapi selepas semua orang dah dimaklumkan, perkeliling sudah dihantar ke setiap UMNO bahagian, dan di peringkat bahagian pula salurkan pergi ke cawangan, maka tidak ada sebab untuk sesiapa melanggar tata etika pemilihan. Okey? Nak tanya ni, tapi boleh tak tahu Tok boleh jawab ke tidak. Okey. Soalnya kalau nak melanggar kan nanti susah pula saya nak tanya tentang. Tak apa, tanya nanti saya beritahu. Boleh jawab tak boleh jawab. Kalau kita lihat UMNO selepas PRU ke-14 dan ke-15 kita gagal mendapat sokongan orang muda. Okey. Jadi ketua pemuda UMNO ni, adakah kita perlu cari orang muda ataupun cari orang yang berpengalaman menggarap, walaupun umur dia 50 contoh, tapi dia tahu untuk berjumpa dengan orang muda ni? Kau macam nak kempen untuk aku je. Kita tanya soalan kempen untuk calon boleh. Kempen untuk calon boleh. Bagi saya lah bagi saya, siapa pun nak jadi ketua pemuda tak ada masalah. Dan itu sebabnya UMNO tidak meletakkan had limit umur. Memang kalau boleh kita nak orang muda yang masih muda, yang boleh memimpin pergerakan pemuda dan boleh menarik orang muda untuk bersama kita, kan? Tapi malangnya sehingga hari ini title singa UMNO itu masih dipegang oleh orang yang berusia, ketua pemuda yang berusia 62 tahun. Yang berusia 62 tahun. Bagi saya lah, untuk menarik minat orang muda ni, kita kena pastikan bahawa pergerakan pemuda ni kena agresif. Pergerakan pemuda ni kena lantang. Pergerakan pemuda ni kena bukan hanya membela nasib orang muda, tetapi membela nasib rakyat.
Isu-isu rakyat, isu kenaikan harga barang, isu contohnya KWSP ke, isu tentang moratorium ke, isu-isu yang diperjuangkan oleh rakyat. Kalau kita tengok Ketua Pergerakan Pemuda dulu, banyak isu-isu yang beliau perjuangkan. Contohnya tentang isu pengeluaran KWSP, perkara-perkara yang menyentuh tentang soal orang muda, banyak yang beliau perjuangkan. Namun amat menyedihkan, ianya masih belum mencukupi. Orang muda masih lagi mahukan sesuatu yang benar-benar boleh menambat hati mereka untuk mengundi Barisan Nasional dan UMNO. Ini benda yang kita kena cari solution. Dan solution itu tak semestinya orang muda je ada. Ada setengah-setengah orang yang dah berusia, dia mampu untuk melahirkan anak-anak muda yang boleh menarik lebih ramai lagi orang muda untuk bersama dengan kita. Kenapa tidak kita bagi peluang? Betul tak? Tetapi kalau ada orang muda sendiri dengan pendekatan-pendekatan di luar kotak, bukankah itu lebih baik? Kita kena be fair lah. Cuma kita tengok calon-calon yang sedia ada ni, ada yang ada kelebihan tertentu, ada yang ada kekurangan tertentu. Maka kita harap para perwakilan akan menilai seseorang itu berdasarkan track record dia. Kita tak boleh menilai seseorang itu berdasarkan berapa banyak duit yang kita dapat. Itu sebabnya tidak dibenarkan berkempen secara bersemuka. Hanya majlis memperkenalkan calon saja akan ada pertemuan secara bersemuka. Tetapi pastikan selepas majlis memperkenalkan calon itu, tidak ada jamuan makan kat sana, tidak ada jamuan makan kat sini, tidak ada minum kat sana, tidak ada minum kat sini. Kerana itu akan dipantau oleh Jawatankuasa Pemilihan Parti. Setiap perjumpaan akan dirakam. Nanti sia-sia je orang yang boleh bertanding, last kali tak boleh bertanding. Kena berhati-hati bab ni. Bila Jawatankuasa Pemilihan kata tak boleh, maknanya tak boleh. Saya kenal Tan Sri Salim ni seorang yang tegas. Tolong pastikan kita patuhi semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pemilihan Parti. Okey? Betul. Macam mana pula kalau orang yang tak bertanding, tapi dia tolong kempen untuk orang lain, atau itulah macam KJ buat sekarang ni. Dia tolong bantai orang calon-calon lain juga tu. Itulah macam apa yang KJ buat sekarang ni. Dia menyerang, dia bukan orang UMNO. Dia bukan orang UMNO. Tapi bila dia turun, dia jumpa dengan orang muda dan sebagainya, dia berkempen untuk menjatuhkan, dalam arti katalah, geng-geng yang pro kepada Presiden. Betul tak? Yang ini mungkin Jawatankuasa disiplin parti. Sebab kalau ada salah laku, kalau ada salah laku, ianya mesti dirujuk bukan kepada Jawatankuasa Pemilihan, kepada Jawatankuasa disiplin parti. Engaging outsiders untuk kempen bagi pihak kita. So sudah pasti Jawatankuasa Pemilihan juga dia akan ada siasatan dia. Siapa yang contohnya yang KJ nak bawa ni, dia buat rimak-rimak menghentam calon-calon yang pro presiden contohnya, untuk calon mana? Itu terserah kepada Jawatankuasa disiplin parti. Contoh gitu. Macam mana pula kalau ada orang lain yang kempen untuk calon lain tapi di media sosial, boleh lah kan? Itu macam mana? Boleh. Kalau orang lain, contohnya kalau ada orang ada duit, ini pun satu juga. Boleh juga terdedah kepada tindakan disiplin sekiranya ada bukti bahawa mereka engage, bukanlah contohnya TikTokers ke apa ke, influencer ke apa semua kan.
Kalau ada unsur bayaran dan sebagainya, ini mungkin tertakluk kepada jawatan kuasa disiplin parti punya dia boleh mengambil tindakan. Kalau tak ada bayaran, kalau tak ada bayaran, selamatlah. Tetapi influencer itu ataupun juru kempen itu hanya boleh kempen untuk seseorang calon dengan syarat tidak boleh memfitnah calon lain, tidak boleh mengata calon lain, dan tak boleh mengeji calon lain. Ini keputusan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Boleh dibuat di media sosial dan media elektronik. Media cetak tak ada. Kalau kata kita ada kawan di bahagian A contohnya, kita bahagian H lah contohnya kan. So maksudnya kawan di bahagian A ni tolong kempenkan untuk calon bahagian H ni dekat bahagian A. Boleh lah kan? Boleh. Tapi melalui media sosial je lah. Media sosial saja. Bersemuka dia pun tak boleh. Bersemuka itu dah masuk dalam kategori melobi. Tak boleh. Mengedarkan kad, mengedarkan flyers, biodata calon tak boleh. Tapi biodata calon kalau nak dipost dalam Telegram, Instagram dan sebagainya, poster tu boleh. Okey? Kita tahu Bersatu dan parti PAS akan cuba untuk mempengaruhi pemilihan. Bagaimana kalau dia orang bagi dana, bagi duit tu, macam mana kita nak atasi masalah tersebut? Itu terpulang kepada kebijaksanaan Jawatan Kuasa Disiplin Parti lah. Dan Jawatan Kuasa Pemilihan Parti pun sudah ada dia punya pasukan dia untuk memantau dan sebagainya. Maksudnya kalau orang daripada parti lain yang tolong kempenkan calon UMNO tu, kita serah kepada kebijaksanaan perwakilan. Paling penting sekali, perwakilan kena tahu kalau adalah parti lain yang berkempen untuk calon-calon tertentu dalam UMNO. Takkan tak faham lagi. Takkan tak faham lagi. Yang mana satu pejuang UMNO, yang mana satu gunting dalam lipatan, proksi-proksi musuh UMNO. Kena cerdik lah kalau ada musuh kita kempen untuk calon-calon tertentu. Ruyupkan dia lah dalam pemilihan parti. Pastikan dia tak menang. Pernah berlaku tu 2018 Siapa? Wartawan tanya dekat Mahathir tu, siapa lagi layak tanding presiden, disebut KG. Okey. Kita tanya tak apa, dia bukan calon. Kita boleh cakap. Kalau bukan calon, kita boleh berkata. Okey? Ada lagi? Untuk calon-calon kalau nak tanding ni kan, dia bagi tarikh. Tapi yang ahli-ahli UMNO yang digantung, kalau dia nak buat rayuan, dia buat rayuan untuk dapat batalkan pergantungan dia lah. Semua yang digantung dan semua yang dipecat tidak ada syarat. Contohnya macam saya dulu tahun 1998, 6 Oktober 1998 bila saya dipecat oleh Tun Dr. Mahathir, hanya kerana saya cakap Mahathir pembohong. Satu perkataan je keluar, pembohong, kat dalam Dewan Merdeka. Saya dipecat dengan syarat 3 tahun tak boleh merayu. Masa tu pemecatan bersyarat 3 tahun tak boleh merayu. Tetapi yang baru-baru ni, semua yang dipecat, semua yang digantung, tak ada syarat. Dipecat daripada parti tanpa syarat, digantung daripada parti selama 6 tahun. Tak ada syarat. Maknanya mereka boleh merayu bila-bila masa. Dulu saya kena tunggu 3 tahun baru boleh merayu balik. Punyalah takut Mahathir ni. Punyalah takut Mahathir ni, 3 tahun baru boleh merayu balik. Sekarang ni tak ada masalah. Saya pun dipecat oleh Datuk Zahid, saya merayu 8 kali. Alhamdulillah. Kali ke-8 tu selepas 19 bulan saya diterima balik. Jadi tak ada masalah kalau KJ nak merayu balik, boleh. Tapi pasal dia bongkak, dia sombong, dia kata dia tak nak merayu.
kita pun faham lah mesej dia, hati dia di tempat lain. Cuma dia tak nak mengaku lah sekarang ni dia nak masuk mana. Betul tak? Saya pasti dia tak akan masuk mana-mana parti sehinggalah selesai pemilihan UMNO. Sebab ada peluang untuk dia masuk balik. Macam mana cara dia? Caranya senang. Pastikan calon-calon yang dia letak sebagai proksi untuk bertanding naik presiden, untuk bertanding MKT, untuk bertanding ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, menang. Setidak-tidaknya mesti 2/3 mereka menguasai Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan selepas tu mereka boleh pecat. Mereka boleh pecat presiden, mereka boleh pecat timbalan, kan? Dan dia boleh letak salah seorang daripada naik presiden tu menjadi pemangku presiden. Dan mereka dalam mesyuarat tersebut boleh membatalkan pemecatan ke atas Khairi, ke atas Norma, boleh membatalkan pemecatan ke atas Anwar Musa, kan? Dan boleh membatalkan penggantungan. Jadi perjuangan Dewan ni belum selesai. Ini kita kena faham. Okey. Ini ada orang tanya tu dalam line ni. Sebenarnya kalau orang luar dari UMNO mencerca calon, macam mana pula? Kesian pada calon. Memang kesianlah kepada calon. Tetapi kita tak boleh nak ambil tindakan kecuali buatlah laporan polis dan saman, kan? Buat laporan polis, saman. Kalau yakin bahawa apa yang dicakap tu fitnah, maka boleh saman, tak ada masalah. Okey? Ada lagi? Apa ni? Pasal KJ tadi. Tu, pasal KJ ada buat statement. Okey. Dia kata kita berpindah kepada isu-isu politik semasa. Dia kata kerajaan perpaduan BNPH ni gunakan SPRM untuk memburukkan nama baik PN. Dulu masa Tun Dr. Mahathir mula dapat kuasa, apa yang dia buat? Kenapa dia dakwa Datuk Seri Najib sampai berpuluh pertuduhan? Tidak ada sebarang pertuduhan ke atas Presiden UMNO pada ketika itu. Tetapi bila dia minta supaya Datuk Zahid bubarkan UMNO, dia minta supaya Datuk Zahid masuk bersatu, Datuk Zahid tak nak. Pada ketika itu sampai 87 pertuduhan Datuk Zahid kena hadap 10 hari selepas peristiwa tersebut. Dan kita bertanya dengan SPRM pada ketika itu. Kita tanya, kenapa kalau macam kes Lim Guan Eng dulu, Pang Likun yang menyebut kena dakwa, Lim Guan Eng pun kena dakwa. Tapi kenapa Datuk Zahid, orang Data Sonic, orang apa ni, Mike Iji tidak didakwa? Sebab mereka mengkategorikan sumbangan itu sebagai sogokan. Kan? Kenapa tak didakwa? Saya masih ingat lagi jawapan SPRM, tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Betul tak? Maknanya mereka melakukan pendakwaan terpilih ke atas Presiden UMNO. Apa tujuan sampai 87 pertuduhan? Nak tunjukkan bahawa Presiden UMNO ni buruk betul perangai dia. Nak wujudkan persepsi. Akhirnya kantoi. Bila di Mahkamah Tinggi Shah Alam, rupa-rupanya yang dapat sumbangan daripada syarikat Alta Kirana, saksi pihak pendakwaan David Tan sendiri mengesahkan bahawa dia juga bagi kepada Tun Dr. Mahathir 2.6 juta melalui suami kepada anak saudara dia, Puan Sri Yasmin, iaitu Tan Sri Rahmat, kan? Dia juga bagi duit 1.3 juta kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin
melalui wakil. Dia juga bagi kepada Hishamuddin, dia bagi kepada KJ, dia bagi kepada ramai orang. Tetapi persoalan dia, kenapa hanya Datuk Zahid yang didakwa? Sedangkan laporan SPRM yang dibuat itu, nama pertama Hishamuddin Tun Husin, nama kedua baru Datuk Zahid. Tapi pendakwaan ke atas Hisham tak ada. Sebab Hisham membantu Mahathir pada ketika itu. Ini kita kena faham. Hari ini bukan kita sengaja nak dakwa dia, bekukan akaun dia. Tidak. Ianya kerana kebodohan mereka sendiri. Apa taknya? Contohnya, Datuk Zahid ada terima sumbangan. Walaupun kita tahu fitnah yang 13 juta tu sebenarnya cuma ada 2 kali je sumbangan, 100,000 yang diterima daripada Ultra Kirana ni. Tapi dia kata sampai banyak, sampai 13 juta lebih. Persoalan dia, itu semua dibuat secara sumbangan pribadi. Tetapi apa yang dibuat oleh Perikatan Nasional dan PAS ialah sogokan berskala besar yang nampak dengan mata kasar, yang semua orang nampak. Yang semua orang nampak. Sampai di satu tempat tu, SPRM boleh kenal pasti 90 orang yang menerima. Cuba bayangkan. Daripada beribu tu, bila ambil gambar, pada insiden beberapa saat gambar itu diambil, sudah boleh mengenal pasti 90 orang penerima rasuah daripada PAS. So bila dia dah nampakkan sedemikian rupa, dah ada bukti jelas orang menerima rasuah, dan benda ni berlaku satu negara, timbullah soalnya, bagaimana parti yang baru wujud ini boleh ada duit sebegitu banyak? Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim arahkan SPRM ke, ataupun UMNO arahkan SPRM pergi siasat. Ini sebab kebodohan mereka sendiri. Kalau nak merasuah orang, pergi rumah ke rumah, buat secara senyap. Kadang-kadang kedapatan, tapi biasanya lepas. Itu yang bingainya dia orang ni. Kalau dia dah buat rasuah tu secara terang-terang, dan kemudian bila kantoi, bila kedapatan, video dah tular, kemudian ada majlis angkat sumpah lagi, wallahi saya undi PAS, baru duit tu diserahkan. Bila dah ada bukti tu pula Haji Nordin merupakan ahli jawatan kuasa PAS kawasan Marang, di mana Haji Hadi merupakan yang dipetua PAS kawasan. Tak boleh nak lagi. Maka menjadi persoalan, dari mana Haji Hadi dapat duit? Itu baru Haji Hadi seorang. Ini satu negara. Maka disiasat ada 10 orang kontraktor. 10 orang kontraktor yang memberikan duit tunai, masuk dalam akaun parti ada, bagi secara tunai ada. Yang kita nampak dalam akaun bersatu pun dekat 300 juta tu, itu tak sampai celah gigi je. Sikit je. Yang 300 juta yang hari ni telah expose, telah terdedah. Dalam laporan audit tahunan Parti Bersatu sendiri mengesahkan mereka terima derma. Ada derma sampai 147 juta. Total duit masuk tu dekat 300 juta, 200 juta lebih. Itu duit yang mereka bersetuju untuk declare. Kita pun tahu orang ambil rasuah, takkan semua masuk dalam akaun parti. Bodoh kalau masuk dalam akaun parti. So duit yang tak masuk akaun parti ni jauh lebih banyak. So Tan Sri Muhyiddin tak payah nak kelentong kata tak ada duit nak bayar gaji. Ya Allah Akbar. Macamlah kita baru hari ni lahir. Betul tak?
Kalau akaun parti dia ni dibekukan pun, dia tak ada masalah. Sebab dia dah bersedia. Dia tahu dia tak boleh menang pilihan raya ni. Kita pun tahu duit yang dihantar ke Australia, duit yang dihantar ke luar negara, duit yang ada dalam tempat-tempat tertentu. Cuma kita tak faham kenapa. Itu pun patutnya orang PN ni kena ucap terima kasih pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim arahkan semua media pergi ke, contohnya lah, pergi ke rumah Muhyiddin, macam mana Mahathir arahkan media-media semua pergi ke pavilion. Dia tahu duit-duit untuk Barisan Nasional ni lepas pilihan raya mestilah ada baki duit. Betul tak? Baki duit tu dulu simpan kat pejabat PM. Bila kita kalah pilihan raya, dikeluarkan daripada pejabat PM oleh anggota polis sendiri yang pindahkan. Kan ada lebih kurang 17 anggota polis yang menggelapkan 3.7 juta tak silap saya. Yang kena tangkap sebab beli motosikal ke beli apa semua cash. Dia orang yang bawa pergi ke pavilion. Tu yang ada hilang-hilang tu. So kalau lah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang nak anyaya, dia patut buat apa yang Mahathir buat. Dia hantar kameraman semua sekali, lepas je bersatu kalah, hantar kameraman segala macam semua sekali, pergi dekat rumah Tan Sri Muhyiddin, jana baik, apa kontainer-kontainer semua buka, pergi kat rumah Hamzah Zainuddin, cek semua sekali, bawa kameraman, kemudian kita tengok barang-barang, harta-harta pusaka peninggalan. Masa tu dia orang beritahu, oh ini hadiah masa saya jadi Perdana Menteri, saya dapat dari sana. Tahu pula kau explain. Betul tak? Najib dia tak bagi. Atau Najib sudah pastilah dia jaga 500 lebih kawasan Dewan Undangan Negeri dengan 222 kawasan parlimen. Lepas pilihan raya mestilah ada baki duit. Ada sewa kemah belum bayar, ada duit itu, hutang ini, hutang itu. Tapi bila kau dah ambil semua sekali, kau dah rampas, cuba tanya dengan kontraktor-kontraktor yang membekalkan perkhidmatan barang-barang dan macam-macam kepada Barisan Nasional tahun 2018. Banyak yang tak dibayar. Sebab apa? Habis semua dirampas. Habis semua dirampas. Jangan lupa tu. Okey. Satu lagi Dr. KJ cakap, UMNO sukar untuk menangani mengundi dalam PRM 6 negeri berbanding Perikatan Nasional berdasarkan prestasi pada PR15. Kita kena terima hakikat. Ada yang dicakap tu betul, ada yang dicakap tu tak betul. Pertama, kita kena sedar bahawa apa punca kemenangan dia orang? Banyak. Punca kemenangan dia orang yang pertama sekali ialah kesilapan kita juga. Apa kesilapan kita? Kesilapan kita patut buat pilihan raya selepas kita menang besar di Melaka dan Johor. Kita tangguhkan, kita bantu musuh kita untuk buat persiapan, untuk bersedia menumbangkan kita. Ini kesilapan kita yang pertama. Kesilapan kita yang kedua, dulu kita ada campaign manager, akhirnya kita tunggu sampai campaign manager kita masuk penjara, baru kita nak buat pilihan raya. Apa kesilapan kita yang ketiga? Kesilapan kita yang ketiga, kita tak bertindak lebih awal menyingkirkan musang berbulu ayam, pengkhianat-pengkhianat parti ni. Ini kesilapan, kita kena terima hakikat. We fail. Dan ini menyebabkan bila mereka ni ada setengahnya diambil tindakan di saat akhir, mereka sabotaj parti kita. Mereka sabotaj parti kita. Malah kita juga kena terima hakikat. Ada yang kita tapis, memang dahsyat tapisannya. Presiden melakukan perubahan paling besar dalam sejarah, 86% muka baru. Tapi dah tapis macam mana pun, ada 10 orang yang khianat kat parti lagi. Betul tak? Ini mistake kita, kita kena terima. Terima dulu kita punya kesilapan.
Nombor 2, kita kena terima hakikat juga bahawa kenapa mereka boleh menang. Mereka sebar fitnah dahsyat juga ke atas pemimpin kita, ke atas Datuk Zahid. Malah mereka menggunakan kawan-kawan mereka. Hari ini kita KJ tak boleh nak nafikan. Dia digunakan oleh musuh kita. Sebab musuh kita sebut satu persatu. Kita masih ada lagi orang macam KJ, macam Anwar Musa, macam siapa lagi dia sebut? Isyamuddin. Yang akan cuba menumbangkan Zahid dalam pemilihan UMNO supaya mereka boleh bersama dengan Perikatan Nasional. Betul tak? Dan dalam siri kempen untuk diri dia menang sebagai calon Barisan Nasional, dia kata UMNO parti sakit. Dia kata UMNO parti sesat. Ini sendiri, bak kata orang tu, kita ada striker yang cukup bagus. KJ ni striker yang cukup hebat. Cuma dia patut tenang gol ke gol lawan. Tetapi dia tenang gol mengarah ke goalkeeper kita. Dan goalkeeper kita tercengang bangang ketika itu, tak perasan. Dan tak pernah menyangka bahawa KJ yang diberi peluang untuk bertanding dalam pilihan raya boleh skor gol sendiri. Itu salah satu kelemahan kita. Jadi sabotaj dalaman ni teruk sangat. Sabotaj dalaman ni teruk sangat. Dan musuh kita, selain daripada fitnah, selain daripada menggunakan orang dalam untuk menjahanamkan parti kita, untuk mencala imej kita, sehingga Rafizi pun kata, KJ dah kata parti ni parti sakit, Sanusi pun dah sebut, KJ sendiri beritahu bahawa parti ni parti sesat. Apa tuan-tuan nak undi lagi BN ni? Betul tak? Selain daripada itu juga, duit rasuah yang disogok oleh Perikatan Nasional juga memberi kesan kepada pengundi-pengundi Melayu, khususnya orang muda. Hari ini kita kena terima hakikat. Sebabnya ialah kita gairah bila mana ada cadangan pihak tertentu mahukan pengundi 18 tahun ke atas dibenarkan mengundi. Orang baru habis SPM ni, dia tahu apa. Memang tak dinafikan mungkin ada setengah-setengah tu matang lebih awal daripada anak-anak kita yang lain. Kita tak nafikan. Memang ada setengah-setengah tu ambil tahu pasal politik walaupun di bangku sekolah. Saya ada seorang kawan nama anak Datuk Izzi, Dunia nama dia. Dia walaupun muda lagi, belasan tahun, tapi dia ambil tahu tentang politik. Ada, memang ada. Tetapi rata-ratanya nenek-nenek yang jumpa, yang beritahu, dia kata, nenek dah nasihat dah anak ni, cucu nenek tu. Dia kata nenek, tahun ni kita dah berputusan, kita akan sokong Perikatan Nasional. Kerana banyak benda yang Datuk Seri Ismail Sabri bagi untuk orang-orang muda macam kita. Ismail Sabri parti BN. Ada juga benda yang dia buat lebih baik daripada apa yang dibuat oleh Muhyiddin. Ini kita kena terima hakikat. Banyak juga benda baik. Dia bagi KWSP dan sebagainya. So benda tu sepatutnya advantage kepada Barisan Nasional. Tapi orang yang usia 18 tahun hingga ke 21 tahun ni kadang-kadang belum faham apa pun. Kadang-kadang yang 21 pun belum faham lagi, 22 pun belum faham lagi. Tapi pasal cadangan tu datang daripada orang yang melawan kita. Kita pun sokong dengan syarat berikan daftar pengundi secara automatik. Tak payah nak register. Kerana kita tahu orang Melayu malas nak pergi mendaftar. Kita pun setuju. Last kali baru kita sedar strategi ini memakan diri kita. Dan kita juga kena terima hakikat bahawa kita juga kalah kerana anak-anak muda ni bila dah tak tahu apa benda. Anak-anak muda ni biasa pergi sekolah, mak bapak bagi paling banyak pun RM10 satu hari. Tiba-tiba datang geng-geng Perikatan Nasional dengan PAS ni, jolok RM300. Kau bayangkanlah, takkan nak tak ambil? Kan? Anak orang UMNO pun pergi ambil.
Lepas tu dia beritahu, memanglah kita ambil tu nak ambil je. Tapi tak sangka kena agak sumpah. Dah terpaksa undi PAS. Padahal yang dia suruh tu pun wallahi je. Kan? Bukan lafaz sumpah penuh, wallahi, wabillahi, watallahi. Yang itu yang tak boleh kita nak tipu. Tak boleh nak main-main. Allah Ta'ala akan buat, kalau kita lafaz sumpah palsu ni, Allah Ta'ala jatuh laknat tu cash kat bumi ni, kan? Tapi tak tahu nak buat macam mana. So ni juga antara sebab kita kalah. Kita tak nafikan. Betul. Dan jangan underestimate. PAS punya dakwah daripada pasti dia menyemarakkan rasa benci kepada pemerintah, pada BN ni, dan dia berjaya, tuan-tuan, dia berjaya buat sampaikan golongan remaja merasakan bahawa undi PAS sama macam undi Islam. Ini salah satu kejayaan PAS, kita tak boleh nafikan. Bersama dengan jemaah PAS macam bersama dengan jemaah Islam. Mengundi parti PAS masuk syurga. Mengundi BN, mengundi PH masuk neraka. Benda ni masuk dalam kepala anak-anak kita. Termasuklah anak-anak kita yang rambut merah pun nak masuk syurga juga. So benda ni kita kena atasi dengan education. Itu sebabnya kita kena educate anak-anak kita di bangku sekolah. Kena bezakan PAS dengan Islam tak sama. Okey? Jadi saya nak beritahu dengan saudara KJ, apa yang dia cakap tu ada yang betul, ada yang tak betul. Kalau dia kata orang Melayu dah move on dan akan kekal move on, saya rasa KJ tidak membuat penelitian yang rapi. Sebabnya kalau dulu orang tak tahu PAS ni kaki rasuah, selepas ni orang akan tahu bila petition di mahkamah ni mengesahkan rasuah yang diberikan. Bila mungkin setengah-setengah daripada pemimpin PAS yang terlibat dalam pakej rancangan ekonomi menyalahgunakan ataupun menerima rasuah daripada kontraktor-kontraktor yang mendapat projek-projek direct nego. Contohnya kalau dihadapkan mereka-mereka yang terlibat dengan isu tambatan banjir, dengan harga yang luar biasa, sampaikan bila Dato' Seri Anwar Ibrahim batalkan tambatan banjir itu, buat rundingan sekali lagi, boleh jimat sampai hampir 2 bilion daripada harga asal. Harga asal tu melampau 2 bilion. 2 bilion ni 2,000 juta ringgit. Takkanlah KJ bodoh sangat tak boleh berfikir. Manusia ni sentiasa ada otak untuk menilai. Kalau dia dah sedar bahawa PAS selama hari ini tidak indah khabar daripada rupa. Sebelum ni dia tak tahu. Sekarang dia dah tahu PAS juga perasuah. Sekarang dia dah tahu PAS juga kelepet. Sekarang dia dah tahu PAS juga makan berbilion ringgit. Adakah mereka tetap akan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional? Our rakyat got brains, Takkan dia orang kekal memperbodohkan dirinya menyokong PAS panjang masa? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Jadi KJ jangan terlalu yakin. Okey? Saya yakin BN ataupun kerajaan perpaduan akan menang mudah di Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan juga di Selangor. Kita akan menang mudah. Kita akan ada tentangan yang hebat di Kedah. Kita akan ada tentangan yang hebat di Kelantan. Dan kita akan ada tentangan yang hebat di Terengganu. Tapi jangan terlalu yakin bahawa
Kerajaan Perpaduan hanya akan menang 1-2 kursi. Jangan terlalu yakin. Ditambah pula apa yang yang PN buat. Bila time pilihan raya kau boleh bagi duit berjuta-juta. Bila time banjir kau abaikan rakyat. Kau pergi bercuti pula ke Auckland. Jangan lupa. Belum lama benda tu. Dan kita akan keep on reminding. Kerana macam Dr. Mahathir cakap, Mahathir ni pun ada benda dia cakap betul. Ingatan orang Melayu ni 100 hari je. Lepas 100 hari dia lupa dah. Bukti dia ada. Pilihan raya umum yang ke-15. Semua yang jadi mangsa tak boleh mencari rezeki secara sempurna sepanjang tempoh apa nama PKP. Mereka lupa apa yang Muhyiddin buat. Tengok apa jadi. Mereka undi Perikatan Nasional dan PAS. Hanya kerana habuan.